牧师，姐妹们，大家早上好。Ibu-ibu sekalian, Pendeta Samuel, selamat pagi. 我们要开始我们今天早上的聚会，我们先来安静预备心来开始。Kita akan segera memulai persekutuan kita. Mari kita mempersiapkan diri dengan menenangkan diri dengan saat teduh. 全地都当向上帝欢呼，歌颂他的名，他名的荣耀，用赞美的言语将他的荣耀发明。阿们。Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. 我们来唱诗，第一首就是在这个诗歌本是在299，主耶稣啊，想起了你。这个时候我们要进入祷告，请董牧师带领会前的祷告。 Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa dan kita mengundang Pendeta Fetung akan membuka di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. 天父上帝，我们谢谢你。清晨的时候，我们每一个姐妹们，凡有心，凡已经预备了的，都在你面前，在灵里面向你下拜。你是万王之王，万主之主，你是天上的神，你看顾我们，我们献上感谢。听见许多的神的儿女有感染到这个疫情，但我们又看到你的保守，我们献上极大的感恩祭在你的祭坛前。现在我们要把我们每一个自己奉献在你的面前，求你自己特别的洁净，让我们今天的信息完全是我们心里的渴慕，也是主你为我们所预备的筵席，让我们在这一段时间完全被你的圣灵所控制，让我们在这一段时间没有任何的时间来搅扰控制我们。谢谢主耶稣，荣耀归给你，从头到尾都交在你圣手中。无论我们是唱诗，我们是敬拜，我们是听神的话，无论是讲的，无论是翻译的，无论是参加聚会的，都在你面前蒙恩。谢谢你，圣灵带领我们，奉耶稣基督的圣名，阿们。好，先请中文的肖师母来读，印尼文的立明来读，是在约伯记22章21到23节。Ya, selanjutnya adalah pembacaan Alkitab
yang diambil dari Ayub 22 ayat 21 sampai 23 akan dibacakan dalam dua bahasa. 约伯记22章21节到23节，你要认识神，就得平安，福气也必临到你。你当领受他口中的教训，将他的言语存在心里。你若跪向全能者，从你帐篷原除不义，就必得建立。 Firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 22 ayat 21 hingga 23. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Amin. 这个时候我们来唱诗《爱的转变》。 Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan pujian Ku Sesal Akan Diriku. Dan 时间我们交给父子圣牧师。 Dan waktu selanjutnya adalah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Samuel Fu. 大家平安， Shalom semuanya. 非常 Shalom. 高兴今天有机会跟大家在线上见面。 Senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian online. 感谢主，虽然我们分开在不同的地方，但是我们在主里面是都是我们属于的。 Puji syukur kepada Tuhan, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi di dalam Tuhan kita bersatu. 我们今天要思想的题目就是认识自己，认识上帝。 Tema yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah mengenal diri, mengenal Allah. 我们先一起祷告。 Mari kita sehati berdoa. 天父，我们感谢你，我们但愿透过圣经的真理，你让我们正确的懂得如何认识你，也认识我们自己。求你 Allah 祝福。 Bapa, kami bersyukur melalui kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, Engkau mau menunjukkan kepada kami bagaimana dengan tepat mengenal diri dan juga mengenal Allah. 求你祝福这段时间，让我们从你的话里面得到建立。 Kiranya Tuhan berkati waktu ini dan kami bisa dibangunkan di dalam firman-Mu. 让我们也因着对你对自己有正确的认识，也过着一个蒙主所喜悦的生活。 Sehingga dengan pengenalan yang tepat terhadap Tuhan Allah, kami bisa hidup sesuai dan berkenan di hadapan Allah. 奉耶稣的名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.
弟兄姐妹，我们一般的人都会问这个问题，就是我是谁？ Saudara sekalian, kita sering menanyakan pertanyaan ini, siapa saya? 我们可以以不同的角度认识自己。 Kita bisa mengenal diri kita dari berbagai sudut. 有一些是从身体的外在的状况来认识自己， Ada yang mengenal diri sendiri melalui keadaan luar dari tubuh kita. 比如说我是很高，或者我是很矮， Misalnya kita bertubuh tinggi atau pendek, 我是很胖的，我是很瘦的， saya gemuk atau kurus, 我的皮肤是黄色的或者是白色的， mungkin warna kulit saya kuning, langsat atau putih. 有的呢是从自己的背景来认识自己， Ada orang mengenal diri dari background atau dari latar belakangnya. 我是在哪一个地方出世的， Saya lahir di mana, 我是什么种族， saya kebangsaan apa, 我是什么的宗教的信仰。 atau kepercayaan dan agama saya. 有的是从自己的工作和事业来认识自己， Ada juga yang mengenal dirinya sendiri dari pekerjaan atau karirnya. 有的说我是商人， Ada yang bilang saya seorang pedagang, 我是医生，或者我是工程师， saya dokter atau insinyur, 我是一个老师，我是一个家庭主妇。 saya guru atau ibu rumah tangga. 有的是从社会的身份来认识自己， Ada juga yang mengenal dirinya dari status sosialnya. 我已经结婚了，或者我是单身的， Saya sudah menikah atau saya masih lajang. 我是做爸爸，或者我是做妈妈。 Saya seorang ayah atau ibu. 但是我们身为基督徒， Tetapi kita sebagai orang Kristen, 我们最主要认识自己，就是透过我们认识上帝。 yang terpenting kita mengenal diri kita sendiri melalui pengenalan kita terhadap Allah. 因为当我们越认识上帝，我们就越认识我们自己。 Karena kita semakin mengenal Allah, kita juga bisa semakin mengenal siapa diri kita sendiri. 同时，我们越认识自己，我们也越认识我们的上帝。 Pada waktu yang bersamaan, semakin kita mengenal diri kita, kita juga bisa semakin dalam mengenal Allah. 一个著名的神学家就叫加尔文，他这样说： Seorang teolog yang sangat terkenal, John Calvin, mengatakan, 说缺乏自我认识，也不会得到对上帝的知识。几乎所有我们拥有的智慧，就是真正和实质的智慧呢，都是由两部分组成，就是认识上帝和认识自己。 John Calvin mengatakan, kekurangan pengenalan akan diri juga tidak akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Sepertinya semua hikmat yang kita miliki, yaitu hikmat yang benar dan sesungguhnya, dibentuk oleh dua bagian, mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. 所以加尔文让我们知道，就是我们人生所有的智慧和知识呢，就是从认识上帝和认识自己而来的。 Jadi John Calvin mengatakan bahwa semua pengenalan akan diri kita dan tentang diri kita sendiri itu semua datangnya berasal dari pengenalan terhadap Allah. 我们比如说在圣经里面，诗篇的139篇第13到第14节。 Misalnya dari Mazmur Mazmur nomor 139 ayat 13 sampai 14. 在这里，诗人描写我们人在母腹里的构造是何等的奇妙。 Di sini pemazmur menggambarkan bagaimana ajaibnya kita dibentuk di dalam perut ibu.
所以当我们认识自己是何等的奇妙，我们就认识一位奇妙的创造者。 Jadi kalau kita mengenal bagaimana ajaibnya kita dibentuk, kita juga akan mengenal betapa ajaibnya pencipta yang membentuk kita ini. 另外，比如说在约翰福音3章16节， Dan seperti yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, 当我们知道上帝是何等爱我们， kalau kita menyadari betapa Allah mengasihi kita, 甚至差派了他的独生子为我们死在十字架上。 bahkan ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati bagi kita di atas kayu salib. 我们就认识自己是何等的宝贵， Kita bisa menyadari betapa berharganya kita. 我们是一般何等蒙上帝所爱的人。 Kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Allah. 所以，亲爱的姊妹们， Jadi ibu-ibu yang terkasih, 我们一生都要不断的认识自己， kita harus berusaha mengenal diri kita seumur hidup. 这样我们才能够知道自己的长处或者自己的短处。 Baru kita bisa mengetahui kelebihan kita dan juga kekurangan kita. 甚至呢，明白我们自己的盲点， Bahkan mengetahui di mana titik buta kita. 透过认识自己，我们才能够Mengoreksi diri. 今天我们要从2个角度来思想关于认识上帝和认识自己。 Hari ini kita akan melalui 2 aspek memikirkan bagaimana pelajaran mengenal diri dan mengenal Allah. 首先就是我们认识自己的基础，就是圣经。 Pertama, dasar pengenalan diri yaitu melalui Alkitab. 圣经是上帝所启示的， Alkitab adalah pewahyuan dari Allah. 所以如果我们要认识上帝和认识他的真理，我们就要从圣经里面得到这些知识。 Jadi kalau kita mau mengenal Allah dan mengetahui wahyunya, kita harus melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, baru bisa mendapatkan pengetahuan itu. 在雅各书第1章第23到24节， Di Yakobus pasal 1 ayat 23 dan 24 mengatakan, 本来这一节的经文是指责那些听道而不行道的人。 sebenarnya ayat ini adalah untuk menegur orang-orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. 但是我们也可以从另外一个角度来理解这2节的经文。 Tetapi kita juga bisa mendapat pengertian dari ayat ini melalui sudut pandang yang lain. 就是说，当我们读圣经或者是听上帝的话的时候，就好像正在镜子面前看自己的面目一样。 Yaitu ketika kita membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, itu adalah seperti cermin yang merefleksikan bagaimana keadaan kita. 就是说，我们圣经呢，就是反照着我们真实的情况是怎样的。 Karena Alkitab, firman Tuhan bisa merefleksikan bagaimana keadaan kita yang sebenarnya. 那么，当然，当我们要从圣经里面认识自己，我们知道最重要的是，我们要在耶稣基督里面来认识自己。 Tentu bagaimana kita mau mengenal diri melalui firman Tuhan adalah mengenal diri di dalam Kristus Yesus. 透过圣经，我们知道我们都是上帝所创造的。 Melalui Alkitab kita tahu bahwa kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan. 我们是按照上帝的形象所造的。 Kita diciptakan menurut pola dan gambar Allah. 但是我们同时也犯罪了，亏欠了上帝的荣耀。 Tetapi pada waktu yang bersamaan kita sudah berdosa dan
merugikan kemuliaan Allah. 导致我们没有办法过着合乎上帝心意的生活。 Sehingga kita tidak mungkin bisa hidup sesuai dengan dan diperkenan oleh Allah. 但是我们感谢主， Tetapi puji syukur kepada Tuhan. 在圣经里面，我们也知道上帝差派他的独生子拯救我们。 Melalui Alkitab kita juga tahu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal untuk menebus kita. 就是在基督里面呢，上帝修复了我们原本的形象。 Yaitu di dalam Yesus Kristus kita sudah dikembalikan kepada keadaan yang semula. 所以我们必须要在耶稣基督里面，才能够正确的认识自己。 Oleh sebab itu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita bisa mengenal diri dengan tepat. 就好像一位神学家叫做布伦勒啊 ，Emil Brunner 他所讲的， Seorang teolog yang bernama Emil Brunner mengatakan, 他说信靠基督呢，就是真正自我认识的开端，就是在上帝的眼中有关我的知识，这是按照上帝对我的计划。 dia mengatakan percaya pada Kristus adalah awal pengenalan diri dengan benar. Sebab pengetahuan tentang diri sendiri sesuai dengan pandangan Allah, ini adalah sesuai dengan rencana Allah bagi kita. 所以我们知道，我们信靠耶稣基督的人，我们就能够回复了上帝在耶稣里面所为我们预备的各样的恩典和祝福。 Sehingga kita, orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. 并且在耶稣基督里面，我们找到了我们人生的目的是什么？ Dan di dalam Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus, kita bisa menemukan apa sebenarnya tujuan dari hidup kita. 就好像在以弗所书第2章第4节所讲的， Seperti yang dikatakan, yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，不要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 所以我们看到，当我们蒙了耶稣的救赎呢，我们就重新找到了我们人生的目的是什么。 Maka setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menemukan kembali apa sebenarnya tujuan hidup kita. 另外呢，就是我们也要在圣灵的光照之下，我们才能够认识自己。 Dan kita harus melalui Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita untuk mengenal diri kita sendiri. 使徒保罗他写信给以弗所的教会， Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. 他为他们感恩之后呢，就这样说： Setelah dia bersyukur bagi mereka, dia mengatakan, 他说求主，我们主耶稣基督的神啊，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵啊，赏给我们，使你们真知道他就是上帝，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，在他圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。 Paulus mengatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dia adalah Allah di sini maksudnya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 这段经文强调圣灵在我们身上重要的工作。 Ayat ini menekankan karya Roh Kudus di atas diri kita. 首先，它是智慧和启示的灵， Pertama, Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu. 唯有透过圣灵，我们才能够真知道、真认识上帝。 Hanya melalui pewahyuan Roh Kudus kita bisa mengenal Allah dengan tepat. 身为犯罪的人，我们是无法找到上帝的。 Kita sebagai orang-orang yang berdosa, kita tidak mungkin bisa menemukan Allah. 唯有透过圣灵的重生，才能够带领我们回到上帝的面前。 Hanya melalui hidup baru, diperbaharui oleh Roh Kudus, baru bisa memimpin kita ke hadapan Allah. 同时，圣灵也是在我们的心思光照了我们的心思意念， Dan juga Roh Kudus akan menerangi hati kita. 叫我们明白上帝在基督耶稣里为我们预备的恩典是何等的丰富，何等的荣耀。 Sehingga kita bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita. 所以我们看到圣灵在我们认识上帝和认识自己扮演的一个非常关键的角色。 Maka kita melihat peran sangat krusial yang dipegang oleh Roh Kudus. 一方面，透过圣灵，我们认识上帝； Di satu hal melalui Roh Kudus kita bisa mengenal Allah. 另一方面，透过圣灵，我们知道在上帝里面，我们所拥有的指望是何等的大的。 Dan di sisi yang lain kita melihat betapa mulianya pengharapan kita di dalam Tuhan. 我们知道，我们身为人，我们靠自己是无法准确的认识自己。 Kita tahu, kita sadar bahwa sebagai manusia melalui diri kita sendiri kita tidak bisa mengenal Allah dengan tepat dan benar. 我们无法准确的认识我们自己。 Oh, kita tidak bisa mengenal diri kita dengan benar. 我们或许呢会过于的认识自己，过于当认识的。 Mungkin kita melihat diri kita melebihi apa yang seharusnya. 导致我们成为骄傲啊、过度自信啊、自我中心的人。 Sehingga kita menjadi orang yang sombong, terlalu percaya diri, atau egosentris. 总是认为自己有能力，不需要别人。 Kita selalu menganggap diri kita mampu, bisa, tidak memerlukan orang lain. 或者呢，另一个极端就是我们可能低估了我们自己。 Atau sebaliknya, kita terlalu memandang rendah diri sendiri. 我们认为自己一无所事，一无所有。 Kita menganggap diri kita tidak ada apa-apanya, tidak bisa apa-apa. 这两个极端都是不正确的。 Kedua ekstrim ini sama-sama salah. 唯有圣灵的光照之下，我们才能够准确的认识我们是谁。 Hanya melalui pencerahan dari Roh Kudus baru kita bisa mengenal dengan tepat siapa diri kita ini. 一方面，我们知道，虽然我们是犯罪，但是上帝已经救了我们。 Di satu sisi kita tahu bahwa walaupun kita berdosa, tetapi Allah telah menebus kita. 另一方面，我们知道在耶稣基督里面，我们是有盼望的。 Dan di lain sisi kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. 接下来，当我们当我们准确的认识自己，会有怎么样的结果？ Selanjutnya kita akan melihat kalau kita sudah bisa mengenal diri dengan tepat, dengan benar, apa kehidupan macam apa yang bisa dihasilkan. 首先呢，当我们准确的认识自己，我们必定会过着充满感恩的生活。
Pertama, hasil dari pengenalan diri yang tepat adalah kita bisa hidup dengan penuh rasa syukur. 我自己是成长在一个很贫困的家庭， Saya sendiri tumbuh di dalam suatu keluarga yang miskin. 我自小到少年的时期呢，身体是很软弱的， Sejak kecil sampai masa remaja, tubuh saya ini sangat lemah. 所以常常生病。 Saya sering sakit. 结果呢，我就成为一个很没有自信的人，很自卑的人。 Sehingga saya tumbuh menjadi seorang yang tidak percaya diri dan sangat rendah diri. 到有一天，就是我21岁的生日那一天， Suatu hari ketika ulang tahun saya yang ke-21, 那是我正在香港在念神学院。 waktu itu saya sedang di Hong Kong sekolah teologi. 当时候呢，当天早上呢，我就灵修的时候就读了这个诗篇的103篇第1到第5节。 Pagi itu ketika dalam meditasi saya membaca Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. 我觉得呢，这个是上帝特别在我生日的那一天向我说话的。 Saya merasa Tuhan khusus memberikan berbicara kepada saya melalui nats ini pada hari ulang tahun saya. 圣灵透过这一段的经文，把我过去20年的经历都一一的描绘出来。 Roh Kudus melalui ayat-ayat ini melukiskan kepada saya bagaimana pengalaman hidup saya selama 20 tahun. 我看见了上帝医治了我身体的软弱， Saya melihat bagaimana Tuhan telah menyembuhkan kelemahan tubuh saya. 上帝也拯救了我，不单是脱离死亡，更是脱离了永恒的灭亡。 Dan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup saya, bukan saja bisa luput dari maut, tetapi juga luput dari maut yang selama-lamanya. 我也看到上帝信实带领我能够到香港去念神学院。 Dan saya juga melihat bagaimana Tuhan dengan setia memimpin saya bisa sekolah teologi di Hong Kong. 使我所愿的呢得以知足。 Sehingga cita-cita saya bisa tercapai, bisa terpuaskan. 通过这一段的话语呢，圣灵帮助我看到了上帝在我身上的作为。 Melalui ayat ini, Roh Kudus memimpin saya melihat bagaimana karya Tuhan atas diri saya. 叫我能够接纳我的过去， Sehingga saya bisa menerima masa lalu saya. 并且看到了上帝在我的一生当中一直的带领和保守我。 Dan melihat bagaimana Tuhan telah memimpin dan melindungi saya seumur hidup saya. 所以当天我心里面充满感恩和喜乐。 Oleh sebab itu, hari itu hati saya penuh dengan sukacita. 也改变了我的整个人的心态。 Dan juga merubah secara total pandangan hidup saya. 叫我能够很兴奋的来面对我前面的日子。 Sehingga saya bisa dengan penuh semangat menempuh masa depan saya. 所以当我们能够准确的认识上帝和认识我们自己的时候， Oleh sebab itu, ketika kita bisa mengenal diri dan mengenal Allah dengan benar, 我们一定会过着充满感恩的生活。 pasti hidup kita penuh dengan rasa syukur. 第二，我们能够认识自己、认识上帝，我们也过着充满力量的生活。 Kedua, hasil pengenalan diri dan pengenalan terhadap Allah yang benar bisa membawa hidup kita penuh kekuatan. 相信大家都喜欢的一篇的诗篇就是诗篇23篇。 Saya percaya kita semua sangat menyukai Mazmur nomor 23 ya. 这篇诗篇描述上帝是那位美善的牧者，
Mazmur ini menggambarkan Allah kita sebagai Tuhan gembala yang baik, 叫我们一无所缺， sehingga kita takkan kekurangan. 他预备我们所需要的， Ia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. 他引领我们走过了一生的道路， Dia memimpin sepanjang hidup kita. 他也保护我们面对人生的危险。 Ia juga melindungi kita terhadap bahaya-bahaya di dalam kehidupan ini. 他使我们胜过仇敌， Dia membuat kita bisa menang atas musuh. 他预备了永恒的居所给我们。 Dia juga menyediakan bagi kita tempat tinggal yang kekal selamanya. 当我们认识这位细心、无微不至照顾我们的上帝的时候， Ketika kita mengenal Allah yang begitu teliti, begitu seksama memelihara kita, 我们必定会充满信心、力量来面对我们的生活。 pasti kita bisa menghadapi hidup kita dengan penuh kekuatan dan juga penuh iman. 甚至在挑战、在困难当中，我们仍然对上帝有坚定不移的信靠。 Bahkan di dalam kesulitan dan juga tantangan, kita bisa mempertahankan kepercayaan kita yang kokoh, iman kita terhadap Allah. 使徒保罗在他的侍奉的旅程中遭遇了不少的挑战， Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia mengalami banyak sekali tantangan dan kesulitan. 他受到逼迫， Dia dianiaya, 他在这个宣教的旅途中面对了途中的危险， di dalam perjalanan misinya banyak mengalami berbagai macam bahaya. 他在监狱里被困锁， Dia dikurung di dalam penjara, 他遭遇了饥饿、寒冷等等。 dia mengalami kedinginan dan juga kelaparan dan berbagai macam hal. 但是在这一切的背后，他却是这样说： Tetapi di balik semua kesulitan itu, dia bisa mengatakan, 他说我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 使徒保罗他之所以不上胆，乃是因为他知道有一位上帝是信实的，一定会保守他，会加给他力量。 Rasul Paulus dia tidak gentar karena dia yakin bahwa ada Allah, ada Tuhan yang dengan setia melindungi dan memimpin dia. 最近在坤甸有一位弟兄才42岁，他因为患上癌症离开世界。 Belum lama ini di Pontianak ada seorang saudara baru umur 42 tahun, dia meninggal karena cancer. 离开了，留下了太太跟3个还小的孩子。 Dia meninggalkan istri dan juga 3 anaknya yang masih kecil. 他们呢，其实已经好几年都是在医病的。 Sebenarnya beliau ini sudah mengobati diri selama bertahun-tahun. 过去呢，他们都是到马来西亚去医病。 Dahulu mereka pergi ke Malaysia untuk berobat. 情形是相当的稳定， Waktu itu keadaannya cukup stabil. 但是因为疫情，结果他们就没有办法到马来西亚去复诊。 Tapi belakangan karena terjadi pandemi sehingga mereka tidak bisa pergi ke Malaysia untuk meneruskan berobat. 后来呢，他的这个毒瘤就复发了。 Sehingga kankernya itu kambuh lagi. 最后呢，他就离开世界。 Terakhir dia meninggal. 我跟师母呢，在这几年都一直的陪伴着他们夫妇。
saya dan Semu selama beberapa tahun ini terus mendampingi mereka suami istri. 看见了他们很坚定的信心， Kami melihat betapa kuat kokohnya iman mereka, 尤其是他的太太， terutama istrinya. 虽然多年来辛辛苦苦的陪伴着她的丈夫， Walaupun selama bertahun-tahun dia harus bersusah payah mendampingi suaminya, 但是她都一点都没有埋怨， tetapi dia sama sekali tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. 甚至呢有很多人啊鼓励她去找那些神明啊、罗亚啊，去找他们，可是她都说我只有相信耶稣基督。 Bahkan banyak orang yang mengusulkan untuk pergi mencari orang-orang pinter gitu ya. Tapi dia mengatakan, saya hanya percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. 并且直到她的丈夫离开世界的时候，她也不会错怪上帝。 Dan ketika suaminya akhirnya meninggal, dia juga tidak menyalahkan Tuhan. 她相信上帝一定有能力照顾她跟3个还小的孩子。 Dia yakin bahwa Tuhan pasti mampu menjaga dia dan 3 anaknya yang masih kecil. 因为过去几年，她已经经历了上帝许多的作为， Karena selama bertahun-tahun yang lalu dia sudah mengalami bagaimana betapa indahnya karya Tuhan atas diri mereka. 所以亲爱的弟兄亲爱的姐妹们， Jadi ibu-ibu yang terkasih, 当我们真正认识上帝，我们一定会过着充满力量的生活。 kalau kita betul-betul mengenal Allah dengan benar, maka hidup kita akan penuh dengan kekuatan. 最后一点， Yang terakhir, 我们真正的认识自己、认识上帝，我们就会过着有目的的人生。 hasil dari pengenalan diri dan pengenalan Allah yang benar, maka hidup kita ada tujuan. 我们知道，我们人生在世界上并不是偶然的， Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan. 是上帝按照他的美意所创造的。 Kita adalah ciptaan Tuhan berdasarkan kehendaknya yang indah. 更何况，耶稣基督拯救了我们，脱离了那个虚空的人生。 Terutama Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita keluar dari hidup yang hampa. 叫我们可以过着一个充满意义、充满价值的人生。 Sehingga hidup kita bisa ada tujuan dan penuh dengan arti dan makna. 那么，我们人生的目的是什么呢？ Jadi apa sebenarnya tujuan hidup kita ini? 在哥林多前书的6章20节， Di 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, 因为你们是重价买来的，所以要在你们的身上荣耀上帝。 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 我们的人生的目的就是要荣耀上帝。 Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. 所以在哥林多前书第10章31节也这样说。 Oleh sebab itu, di 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, 所以你们或吃或喝，或无论做什么，都要为荣耀上帝而行。 jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 无论我们在家中或者在工作的场所， Apakah kita sedang berada di rumah atau di tempat kerja, 在教堂或者在社会里， di gereja atau di masyarakat, 我们都当尽上自己的本分和力量， kita harus melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga kita 叫上帝的名得到荣耀。 untuk memuliakan nama Tuhan.
另外，荣耀主的名也表示我们不会做出一些羞辱主或者使人绊倒的行为。 Selain itu, memuliakan nama Allah juga berarti kita tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memalukan nama Tuhan atau menjatuhkan orang lain. 坤甸有一位姐妹， Di Pontianak ada seorang saudari, 她是一位病理学的专科医生pathologist。 iya, dia adalah dokter ahli spesialis patologis. 他主要的工作呢都是在实验室的。 Pekerjaan terutamanya adalah di laboratorium. 就是那些病人呢隔出来的那些肉块他就是在那个医院的那个实验室去那边做试验。 Di laboratoriumnya dia memeriksa itu hasil-hasil tumor operasian dari orang-orang sakit. 所以呢，他的工作的性质是比较少接触病人的。 Jadi sebenarnya sifat dari pekerjaannya itu tidak melakukan banyak berhubungan dengan orang sakit. 但是呢，他却是主动的常去到病人的病房去关心、去探访他们。 Walaupun demikian, dia sering pergi menjenguk para orang sakit di kamarnya untuk menengok mereka. 而且，如果他看到那些病人他的经济能力不好，他也不向他们收费。 Dan kalau dia melihat bahwa orang sakit itu ekonominya ada kesulitan, dia memberikan gratis, tidak menerima bayaran. 他之所以这样做的目的，就是为着让主的名得到荣耀。 Kenapa dia melakukan itu? Tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. 就是因为这样呢，所以他就受到了院方的信任。 Dan karena perbuatannya itu, dia sangat dipercaya oleh pihak rumah sakit. 所以医院有很多的大事呢，都会交给他去处理的。 Dan banyak urusan-urusan besar diserahkan supaya dia yang menanganinya. 所以，亲爱的姐妹们， Jadi ibu-ibu sekalian yang terkasih, 我们知道认识自己、认识上帝是何等的重要。 kita lihat bahwa betapa pentingnya mengenal diri dan mengenal Allah. 唯有当我们正确的认识上帝，我们就会正确的认识自己。 Hanya ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita juga bisa mengenal diri dengan benar. 所以我们要用更多的时间来阅读和思想圣经的话。 Maka kita harus lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. 因为唯有透过圣经，我们才正确的认识上帝和认识我们。 Karena hanya melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah dan mengenal diri dengan tepat dan benar. 当我们正确的认识自己，我们就会过着充满感恩、充满力量，并且荣耀主的生活。 Dan ketika kita mengenal diri kita dengan benar, maka kita akan hidup dengan penuh bersyukur dan penuh kekuatan dan juga memuliakan Tuhan. 愿上帝祝福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua. 我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 主啊，我们感谢你， Tuhan, kami bersyukur 因为我们知道我们是一群何等蒙你所爱的人。 karena kami menyadari kami adalah orang-orang yang sangat Engkau kasihi. 你甚至差派了你的独生子耶稣基督来拯救我们。 Bahkan Engkau telah mengutus anak tunggalmu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. 你在耶稣基督里面为我们预备今生来生丰富的恩典和祝福。 Di dalam Tuhan Yesus Engkau telah menyediakan bagi kami
di dalam kehidupan ini dan juga di kehidupan kekal berkat-berkat yang tak terhingga. 而且呢，在你里面我们找到了人生的目的。 Dan di dalam Tuhan, di dalam diri Tuhan, kami menemukan tujuan dari hidup kita. 所以无论我们有以什么的身份， Jadi walaupun apapun status keadaan kami, 无论是做太太的，做妈妈的，做奶奶的， baik sebagai istri, ibu ataupun nenek, 或者是在社会在教会里面成为其中一个成员， ataupun sebagai anggota dari gereja ataupun di dalam masyarakat, 或者是在我们的工作的场所， atau di tempat kerja kami, 我们都愿意活出荣耀主的生命。 kami mau untuk hidup yang bisa memuliakan nama Tuhan. 感谢主， Terima kasih Tuhan. 奉耶稣之名祷告， Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 谢谢傅牧师还有丛林姐的翻译。 Terima kasih kepada Pendeta Samuel Fu dan juga Ibu Evelyn yang telah menerjemahkan. 接下来我们要继续今天的程序，我们要进入公祷。 Lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini. Bapak, kami telah diberikan sebuah cermin untuk kami bercermin. Terima kasih ya Bapak. Firman-Mu adalah cermin. Kebenaran-Mu adalah jalan untuk mengerti di mana kami bercermin, di mana kelemahan-kelemahan kami. Bapak, betapa gampangnya kami mendengar sebuah teori, tapi betapa sulitnya kami menjalankan teori itu. Terima kasih ya Bapak, biarlah kiranya pagi hari ini kami semuanya dikuatkan. Tuhan tidak pernah membuang kami, tapi Tuhan selalu memproses kami. Hidup orang Kristen adalah proses. Bukan kami cuma dibenarkan, tapi kami juga dikuduskan. Kami juga terus dipimpin dan dikuduskan dan dipurifikasi, dimurnikan oleh hidup ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan kesaksian-kesaksian. Terima kasih untuk keluarga besar Fu yang telah mempersembahkan semua anak-anak lakinya menjadi hamba-hamba Tuhan, dipakai di tiap-tiap tempat. Terima kasih Tuhan untuk gerejanya yang ada di Kalimantan, di Pontianak. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan jemaat-jemaat yang di sana, untuk pemeliharaan keluarga pendeta ini. Biarlah mereka cepat lepas dari segala belenggu penyakit dan mereka akan menjadi saksi-Mu yang hidup terus di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang telah disirami dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk tumbuh bukan di pengetahuan tapi di pengalaman dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memanggil kami sebagai tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus. Dan Engkau dengan Roh Kudus-Mu telah memilih dan membenarkan kami dan telah menyelamatkan kami. Kami percaya bukan kami mau tinggal di Indonesia, Tuhan yang menentukan kami tinggal di sini. Itulah sebabnya kami harus meresponi hal ini. Terima kasih Tuhan untuk pemilihan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar seru doa hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. 谢谢董牧师今天带领我们这个祷告事项。接下来我们要来唱诗，我们来唱诗进入奉献呀。 Kita sambil menyanyikan satu lagu.
请我们大家同心低头祷告。 Mari kita bersama-sama sehati berdoa. 慈悲爱我们的天父，我们感谢你，因你的爱又能把我们聚在一起。感谢神，今早晨给我们姐妹们能够一起在你面前同心敬拜主。借着你的仆人傅牧师，已经把神你的话传讲给我们，巴不得神你的话能够成为我们的力量，成为我们的帮助。我们恭敬将我们奉献一小部分的金钱在神你的脚前，愿神分别为圣，让我们能够利用这些金钱在主你的圣工上。天父，我们感谢，我们赞美主，祷告奉主的名祈求，阿们。我们一起领受上帝的祝福，弟兄姊妹，愿我们主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与你们同在，从今时直到主耶稣基督再来，阿们。